Ini huruf Ain. Selepas Za, Ain. Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Saya Fetri Yahya. Dan saya Fazil Fawad akan terus bersama dengan anda selama 1 jam 30 minit pada hari ini. Pastinya hari ini kita telah pun membuka siaran yang baru. Ya, hari ini edisi hari Khamis 21 Mei 2020, 28 Ramadan 1441 Hijrah. Ya, dan kita pun bagi kita terasa subhanallah 28 Ramadan telah pun kita lalui. Kan? Moga-moga ada ibrah dapat kita bawa dalam kehidupan. Moga-moga ini menjadi ujian dan kesabaran untuk kita kerana dah masuk hari ke-18 sebenarnya untuk perintah kawalan pergerakan bersyarat. Moga-moga kita semua patuhi perintah. Telah pun ditarbiah dengan perintah Ramadan. Moga patuh juga pada perintah negara untuk duduk di rumah, tidak pulang ke kampung, tidak rentas negeri kerana bimbang kita juga menjadi asbab yang membawa virus tak diduga. Ya, betul. Dan bercerita berkenaan dengan mereka yang mungkin telah pun selamat pulang ke kampung. Jangan anda berfikir bahawa anda telah pun selamat kerana daripada pihak polis Diraja Malaysia menerusi KPN-nya, Datuk Seri Abdul Hamid Badur berkata bahawa anggotanya akan terus sahaja memantau setiap pergerakan mereka yang berada di kampung halaman masing-masing andai kata pihak PDRM melihat terlalu banyak kereta di kampung halaman. Pihak PDRM sendiri akan memeriksa setiap nombor pendaftaran tersebut dan andai kata setiap nombor tersebut tidak mempunyai permit untuk rentasan negeri, tidak akan bakal diambil. Jadi jangan rasa bahawa mereka dah selamat sampai ke kampung, mereka dah selamat, mungkin anda tidak boleh pulang semula ke ibu kota. Jangan pentingkan diri, jangan kerana nak beraya kita semua menjadi asbab kepada bertambahnya kes-kes yang tak diduga. Ya, tak mati pun kalau tak raya. Dan saya amat sedih andai kata ada ibu bapa di kampung masih lagi tak faham yang memaksa anak-anak untuk pulang ke kampung dengan menggunakan istilah seperti anak derhaka dan sebagainya. Jadi tolonglah faham, takkan jatuh derhaka kalau ia melibatkan nyawa yang lebih banyak akan merana selepas ini. Kita tak mahu ada pertambahan kluster yang akan meragut nyawa sebab dah pun lama kita berjuang. Ya, begitu lama kita berjuang. Kita harap perjuangan kita untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ini akan berjaya dengan iktikad, dengan kesabaran semua pihak. Ya, memanglah semua orang kalau boleh nak pergi ke desa, nak pergi ke pusara, tapi kita ada janji dan juga ada tanggungjawab untuk menjaga nyawa sekalian makhluk. Ya, kalau Fitri tadi bercerita ataupun menyentuh berkenaan dengan kluster, kita nak ingatkan kepada anda semua bahawa di kampung halaman masing-masing ada 10 kluster yang masih lagi aktif berkeliaran, yang mana kita tidak tahu virus ini di mana, dan 970 mereka yang positif telah pun terkesan apabila mereka ini merentas negeri. Okey, itu sikit fakta yang telah pun kami berikan kepada anda semua. Jadi kita terus saja ingin membacakan apa yang menarik di Dada Akhbar dan saya mulakan dengan berita harian pada hari ini. Muka surat depannya, kuarantin di hotel kena bayar mulai Jun. Ini kepada mereka yang mungkin telah pulang ke Malaysia, anda wajib untuk dikuarantin. Dan kalau sebelum ini pihak Kerajaan Malaysia memberikan percuma sahaja kalau anda berada di hotel masing-masing, tetapi bermula 1 Jun, rakyat tempatan yang pulang dari luar negara akan dikenakan caj kuarantin hotel sebanyak 50%, manakala bukan warga negara dan pemasukan tetap dikenakan caj penuh RM150 sehari. MKN juga mewajibkan mereka yang ingin pulang menandatangani surat persetujuan pembayaran iaitu di Pejabat Kedutaan Malaysia di luar negara. Okey, butiran lanjut berkenaan dengannya di muka surat 2 dan juga 3. Dan seperti mana yang saya katakan tadi bahawa Kerajaan Malaysia telah mengenakan bayaran kepada mereka yang pulang dari luar negara bermula 3 April lalu bagi menangani penularan wabak COVID-19. Dan kalau anda yang mungkin berada di luar negara, kalau anda pulang semula ke negara kita Malaysia, jangan kita rasa macam terkejut. Kenapa ni? Sebelum ni free je kan? Sebelum ni tak payah bayar. Tetapi bermula 1 Jun nanti, anda diwajibkan bayar. Dia punya pembayaran berbeza. Kalau anda warga negara tempatan, bayarannya lain. Kalau anda bukan warga negara, anda bakal dikenakan bayaran yang lain. Okey, jadi charge-nya berubah-ubahlah, berbeza. Ya. Okey, kita tinjau paparan di NST. Ini tentang risking life.
Dan dilaporkan bahawa jumlah rakyat Malaysia yang balik kampung ni, polis terpaksa suruh patah balik. Betul. Hampir 3,200 kesemuanya. Dan di Kelantan juga ada satu kes baru yang dilaporkan bahawa women in Kelantan who tested positive is from Ampang. A pregnant woman who tested positive for COVID-19 in Kelantan had travelled from a red zone area. Jadi kita bimbang macam mana boleh terlepaskan jadi kerana mungkin apa nak beranak di kampung ke apa ke, kita bimbang ni akan menjadi kluster baru. Kita doakan semuanya dipermudahkan, dan kepada yang masih lagi berdegil, tolonglah faham, tolonglah sebab kata Maulana, katanya kalau hati itu terlalu keras kena hancurkan supaya terbuka dan terima pesanan dan ingatan. Jadi para suami, para jiran tetangga, berilah pesanan, jangan kita egois ya. Dalam kumpulan WhatsApp tu biarlah bergaduh sekarang daripada bergaduh di kemudian hari nanti ketika menjadi terbimbang menjadi jenazah nanti ya. Betul. Kalau sebelum ni mungkin kalau anda nak pulang ke kampung, mungkin kita bagi tahu buat kereta baik-baik ya, ataupun sebelum pulang ke kampung tu kena periksa kereta, servis kereta dan sebagainya. Tetapi untuk norma baharu ini, kebiasaan baharu telah pun berubah. Anda dilarang sama sekali untuk anda pulang ke kampung halaman masing-masing. Itu yang menarik dalam NST. Okey, baik di paparan metro pula. Okey, di Harian Metro muka depannya yang menarik untuk dikongsikan ini berkenaan dengan mereka yang menghantar barang. Sebab kalau sekarang ni kita perhatikan mereka yang membuat penghantaran ini ataupun runner ni sebenarnya memang bertungkus lumus sebelum raya ni, kalau boleh mereka ingin memberikan barangan yang anda pesan itu. Tetapi ada segelintir daripada kita ataupun mereka di luar sana yang rasa macam charge yang dikenakan tak masuk akal, COD cekik darah. Segelintir pengendali perkhidmatan penghantaran makanan dan barangan atau e-hailing terutama persendirian dikesan mengenakan caj cekik darah dengan alasan terdedah kepada virus COVID-19 dan perintah PKP. Ada kalangan mereka ni mengenakan caj mencecah RM30. Wow. Daripada jarak yang kurang dari 10 km, sedangkan barangan yang dihantar berharga kurang daripada barangan yang dipesan itu. Justeru, banyak persoalan ditimbulkan pengguna mengenai pengiraan caj penghantaran yang nyata berbeza antara pengendali sehingga ia menjadi topik hangat dan perbelahan di media sosial. Itu dah anda tengok kat sini. Kek RM40, caj hantar RM38. Itulah, kadang-kadang berkali ganda kan. Kadang nak hantar pun serba salah. Dan tetapi kita tidak mungkin boleh menyalahkan mereka yang menghantar ni ataupun runner ni juga, sebab ada segelintir saja Petri kan. Ada di antara mereka ni yang ikhlas kan menghantar barangan, dan ada juga di antara mereka yang kadang-kadang mereka ni mengumpul pahala. Ada runner yang saya baca, yang saya lihat, ada yang menghantar secara percuma saja. Sebab apa? Dia nak dapatkan keberkatan bulan Ramadan ni. Tapi bagi yang berniaga yang perlukan kewangan, kita harapkan mereka ni tak terbebanlah. Betul. Ya, kita harapkan semuanya mendapat manfaat daripada apa yang berlaku hari ini. Dan kita juga nak berkongsi kepada anda program Raya TV3 Havoc Raya. Havoc dan Raya di malam Syawal bersama hostkan oleh Sherry Al-Haddad dan juga Awal Syari. Ditemani oleh artis terkenal seperti Nilofa, Zizan Razak, Naim Daniel, Syafiq Khail, Jananik, Hazama, Ziana Zain, Wani Hasrita, Izal Azim, Nora dan juga Tomo. Anda boleh mengirimkan ucapan raya melalui Twitter hashtag ataupun tanda pagar Havoc dan Raya untuk dipaparkan di TV. Jangan lupa malam raya ini jam 9 malam hanya di TV3. Kita Havoc bersama untuk semangat Syawal. Ya, dan kalau sebelum ini kalau kita ingin menghangatkan raya, sudah pastinya rancangan-rancangan dekat televisyen Petri memang menjadi pilihan lah. Tak kala kita berada dekat kampung, kita nak menghangatkan suasana dekat kampung tu bersama dengan saudara mara ataupun terdekat saudara mara kita yang terdekat, kita menyaksikan program-program raya. Dan pastinya anda yang mana melihat program-program raya itu, pastikan anda melihat siaran di TV3. Dan juga program-program lain seperti Majalah 3 dan juga 999 edisi Raya juga tak ketinggalan untuk memberikan informasi kepada anda. Tetap berjuang demi memastikan maklumat dapat disalurkan sepanjang musim ini. Kita saksikan sikit rangkuman bahasannya. Barisan hadapan, pengorbanan jasad dan jiwa. Apabila kita kerja dalam pasukan keselamatan, prioriti bukan lagi keluarga. Saya dengar orang menjerit, saya pun toleh. Dia hentam saya melambung. Well, ini yang kita sign up lah. Dan kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Inilah kali pertama sebenarnya Angkatan Tentera memasang kawat duri ni ataupun konsentrasi wire ni di kawasan bandar, di kawasan perumahan. Secara fizikal dia lain, tetapi kalau kita lihat daripada aspek konsepnya kan lebih kurang je. Cuma satu nampak, satu tak nampak. 999 khas Aidilfitri
28 Mei, 4 petang, hanya di TV3. Nyawa menjadi pertaruhan demi membantras jangkitan COVID-19. Ini jihad untuk saya, untuk negara jugalah. Pergi tiada berganti. Pengebumian jenazah pesakit pandemik tanpa talqin. Hinanya saya, doktor. Berdosanya saya seorang isteri tak dapat temankan suami saya. Dia kata, Puan, ini sakit lain, Puan. Ini wabak. Puan kena faham. Siaran eksklusif Majalah 3 selama 2 jam, Isnin 9 malam. Ya, itu dia antara dua program yang menarik di TV3. Kalau anda yang mungkin ingin menyaksikan edisi khas 999 Khas Raya, Hari Raya ke-5, 28 Mei bersama dengan pengacara anda, Sofia Nur Solihatun. Dan pada Hari Raya ke-2, Isnin 9 malam, anda akan menyaksikan Majalah 3. Khususnya untuk anda peminat-peminat setia TV3. Baik, kalau kita lihat ya, kalau sebelum ini, kita hari ini dah masuk 28 Ramadan. 28 Ramadan ini kalau kebiasaannya, mereka yang mungkin ingin pulang ke kampung telah pun membuat persiapan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan kalau kita lihat juga di atas jalan raya, di lebuh-lebuh raya, tidak kiralah dari utara ke selatan, timur, barat dan sebagainya, keadaan aliran trafik agak sesak pagi ini. Tetapi kita ingin melihat juga ya keadaan trafik bersama dengan wartawan kami yang telah pun berada di sana. Kita akan bersama dengan Faris Hafifi Abdul Halim yang telah pun berada di LLM ataupun Lembaga Lebuh Raya Malaysia di Bangi untuk kita melihat adakah trafik bergerak dengan lancar, ada pertambahan atau tidak. Terus saja kita bersama dengan Faris di sana. Terima kasih Fazli yang berada di Sri Pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya sekarang ini berada di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM di Kajang Selangor bagi memberikan tinjauan laporan aliran trafik kepada anda yang berada di sekitar Lebuh Raya menuju ke arah utara, selatan dan juga pantai timur. Dan bukan itu sahaja, di Lebuh Raya di sekitar Lebah Kelang juga saya akan memberikan antara aliran-aliran trafik buat masa ini. Dan semakin hampir lebaran, pastinya semangat untuk pulang ke kampung itu membuat-buat bagi kita rakyat Malaysia. Namun sekarang ini PKPB yang mana norma baharu di mana kita terpaksa untuk duduk di rumah dan juga mungkin hari raya pertama sahaja kita boleh beraya untuk menziarahi ahli keluarga. Dan suka untuk saya tunjukkan kepada anda antara aliran trafik di bahagian Lebuh Raya Gombak terlebih dahulu. Di sekitar jam 7.30 pagi tadi saya berada di sini. Pada awalnya ada trafik, keadaan kenderaan agak penuh ya. Dan sekarang ini kita dapat saksikan pengurangan bilangan kenderaan dan juga pergerakan kenderaan menuju ke Pantai Timur juga sedang berlaku dengan lancar. Dan beralih pula ke Tanjung Malim menuju ke arah utara, di bahagian main line ini kita dapat saksikan keadaan kereta dan juga kenderaan seperti lori juga sesak di bahagian jalan-jalan utama. Dan seterusnya di selatan pula kita dapat saksikan di arah Sungai Besi menuju ke arah selatan. Pada awal tadi kami kru MHI agak tersekat di dalam sekatan jalan raya ini, di mana ada untuk pengetahuan anda semua, sekatan jalan raya ini disebabkan SGR yang telah dijalankan. Maksud saya jalan yang sesak ini ya. Dan di utara sekali lagi iaitu di Juru, kita dapat saksikan juga pergerakan agak perlahan dan pastinya ini adalah antara aliran trafik yang sempat untuk saya kongsikan di bahagian-bahagian tertentu. Dan mungkin kita boleh beralih pula ke sekitar Lembah Kelang pula. Di jalan-jalan Lebuh Raya di sekitar Lembah Kelang, jika anda dapat saksikan di Lebuh Raya Duke, keadaan agak lancar dan juga di SLK, SERK, Kesas dan juga antara Lebuh Raya yang kini tidak sesak buat masa ini. Dan insyaAllah selepas ini kita akan bersama dengan wakil dari LLM untuk mengetahui antara intipati selanjutnya. Kita kembali ke Sri Pentas. Okey, baik. Terima kasih Faris di atas segala maklumat yang telah pun diberikan daripada LLM di Bangi. Dan kalau kita lihat tadi ya, ada di antara jalan-jalan raya di sana ada yang berlaku sesak, ada juga yang mungkin tidak ada banyak keadaan trafik di sana. Tetapi sekali lagi saya nak ingatkan kepada anda di luar sana supaya anda tidak pulang ke kampung halaman masing-masing. Mungkinlah di antara mereka yang mengamai balik kampung tu mungkin ada yang mempunyai permit pergerakan rentas negeri, tetapi mereka yang mungkin tidak ada permit, anda jangan
sesekali untuk cuba-cuba untuk pulang ke kampung kerana perkara itu mungkin perkara yang sia-sia kerana bayangkan anda dah memadu 3-4 jam tapi anda diarahkan patah balik semula, anda dah rugi masa dekat situ. Bahawa pasukan Task Force Operasi Pemantauan SOP PKPB sebenarnya akan melakukan rondaan ataupun melakukan sekatan jalan raya di kawasan anda masing-masing. Baik, untuk waktu ini kita nak berhenti berehat seketika. Sekembali nanti Fitri akan mengupas isu ataupun topik berkaitan dengan fikrah muhasabah di Aidilfitri. Kita berhenti berehat seketika. Ini huruf Ain. Siapa Zul Ain? Kembali bertemu dalam MHI dan kita masih membawakan segmen yang menguji fikrah. Ingin kita temukan dengan titik muhasabah sebagai sumber daya kehidupan yang diredai dan memoga diturunkan sakinah untuk jiwa yang mungkin diduga dengan pelbagai perasaan, pelbagai kehibaan. Apatah lagi kita menjelang Syawal ini banyak kesatuan yang menjelma. Dan untuk itu kita akan berbincang tentang muhasabah di Aidilfitri bersama dengan Ustaz Zul Ramli Razali, seorang pendakwah yang amat kita hormati di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz sihat ya, membiru dengan harapan baru nampaknya. Baik Ustaz, kita hari ini nak berbincang tentang muhasabah. Lazimnya kalau kita merenung pada firman Allah dalam Quran, yang mana dalam perintah berpuasa pun di hujungnya disebut al-lakum tatakun, yang merujuk bahawa moga kita ini bertakwa. Jadi setiap perintah itu ada objektifnya dalam konteks puasa ini supaya ada takwa di hujungnya. Jadi bagaimana puasa ini sebenarnya adalah medan lapangan yang cukup ampuh untuk melatih muhasabah insan menjadi mukmin yang bertakwa dan beriman. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Indahnya tutur kata ya. Dan semoga insya-Allah akan indah perbincangan kita pada pagi ini. Betul, sebab puasa ni dia adalah sebenarnya satu proses ya untuk kita mendidik diri kita supaya terlahir ya. Sebab bila sebut la'allakum tattaqun tu adalah semoga-moga dengannya kamu membuat perbuatan takwa. Sebab tattaqun tu dia verb ya. Maknanya Allah nak tengok perbuatan takwa pada kita ya. Jadi bila kita dah sampai ke hujung ni, memang antara ciri yang Nabi ajarkan kepada kita untuk kita menjadi seorang yang kata Nabi al-qayyis, orang yang bijaksana, dia mesti ada elemen untuk dia bermuhasabah. Muhasabah ni maknanya kita itu menghisap. Yang kita hisap, yang kita hitung, yang kita kalkulate adalah diri kita sendiri. Maknanya puasa Allah dah bagi dan sekarang kita melaksanakan puasa, matlamatnya nanti adalah aku nak membentuk perbuatan takwa ya. Maknanya adakah dia dah sampai, adakah dia tercapai. Jadi itu yang perlu ada dalam muhasabah ya. Kalau kita tak berfikir maknanya asal buat saja. Jadi muhasabah ni kita fokus kepada objektif berbanding orang yang hanya fokus kepada amalan dan perbuatan. Jadi sebab tu Allah dah perintahkan awal dan Allah letakkan dia punya pencapaian dia. Jadi hanya melalui muhasabah ni sajalah yang akan menentu kita tu dah capai ke tak capai perbuatan takwa dalam diri kita itu, insya-Allah. Baik, Ramadan kita diuji tak boleh makan mengawal syahwat dan sebagainya, tapi dalam Aidilfitri ini kita diwajibkan makan ya, sebab memang itu perintahnya supaya ada kegembiraan bagi tiap muslim. Jadi di mana titik temu dari sudut ibadahnya, sebab benda-benda yang sangat kontra diuji supaya tidak makan. Aidilfitri nanti ni disuruh makan supaya tanda kesyukuran. Jadi mungkin dapat Ustaz ungkap falsafah ini, silakan. Oh, masya-Allah ya. Jadi yang bertanya tu namanya fitri. Jadi yang paling sesuai sebab merujuk kepada fitrah. Fitrah ni maknanya kejadian yang tak bercampur dengan apa-apa elemen. Maknanya bila Allah jadikan kita manusia dan kita ni berbeza dengan makhluk lain ya, dan makhluk yang contohnya Allah kita bila Allah nak jadikan manusia, malaikat bertanya ni makhluk apa ni ya. Jadi kejadian ni fitrahnya apa?
Dan makhluk yang namanya manusia ni, fitrah ataupun kejadian dia tak sama dengan malaikat. Malaikat Allah cipta daripada nur yang kemudian tak perlu makan, tak perlu minum, tak perlu pasangan, tak ada feeling-feeling, tak ada pernah koyak, tak pernah sentak. Manusia yang tercipta daripada elemen tanah. Jadi, maka sebab tu dia ada fitrahnya perlu makan. Jadi kalau kita perasan, manusia yang fitrahnya nak makan, fitrahnya nak berpasangan, tetapi Allah datangkan satu perkataan, manusia, aku larang kamu makan. Jadi sekarang ni kita kenapa tak makan sekarang? Aku tak makan sebab ini adalah perintah dari Allah. Baik. Tetapi hakikatnya manusia kena makan. Sebab itu fitrah dia. Jadi Allah nak bagi kita sedar sebenarnya antara kamu boleh patuh bila aku tak beri kamu makan supaya jangan kamu makan, maka pada saat kamu perlu makan, maka kamu juga kena patuh kepada aku, kata Allah. Dan ini lebih penting. Sebab itu, bila kita boleh makan, kita hanya memilih apa yang Allah suruh dan Allah benarkan saja. Itu sebenarnya yang ada pada maksud masa puasa, Allah perintah tak boleh makan. Dan bila kita boleh makan, kita akan hanya makan apa yang Allah perintah kita makan. Ini yang halalan thayyiban. Jadi itu hakikatnya yang sepatutnya manusia kena lihat. Di sebalik ibadah larangan kita makan, dia ada perintah. Ketika kamu nak makan nanti, pastikan hanya yang halalan thayyiban saja yang kena masuk dalam tubuh kamu, anak kamu, isteri kamu, keluarga kamu, insya-Allah. Jadi bertemu antara dua tu. Sebab itulah pada Aidul Fitri, pada hari yang pertama, haram kita puasa. Siapa yang puasa pada hari itu berdosa. Maknanya Allah nak nampak dua titik ni. Satu titik aku perintah, kamu jangan makan, maka kamu patuh. Maka sekarang kamu makan, maka patuhlah juga perintah ketika kamu makan. Baik Ustaz, cabaran kita selepas pasca Ramadan ni ialah untuk membawa roh Ramadan itu sendiri. Yang selama ini dididik dengan tahajud, dididik dengan sujud, dengan qiyamul lail, tiba-tiba nanti bila masuk Syawal kita bimbang terlanggar semuanya, musnah segala apa yang dihimpunkan sepanjang 10 malam terakhir itu. Yang mencari Lailatul Qadar akhirnya semakin pudar, yang mencari malam 1000 kurnia akhirnya semakin tidak bermaya. Jadi apa harapan supaya roh itu tetap hidup sekalipun Ramadan telah pun berakhir, kita masih lagi berjuang, masih lagi setia dengan sejadah di malam tahajudnya supaya ada kesinambungan roh itu. Ustaz, silakan. Baik, pertama sekali mungkin perkara yang kita kena faham bahawa Ramadan ni adalah bulan latihan. Jadi bila latihan dia memang normal. Pemain bola dia berlatih 900 jam untuk berlawan 90 minit. Jadi masa latihan memang secara logiknya memang kena banyak, kena lebih. Supaya walaupun nanti di luar kita mungkin tak sekuat itu. Tahajud kita tak banyak tahajud di malam mencari Lailatul Qadar. Mungkin Al-Quran kita tak sebanyak itu. Tetapi ketahuilah bahawa ketika kita pulun di bulan Ramadan ini, pulun di 10 yang terakhir ini, dia semua akan terus memberi kesan langsung ke dalam hati, sanubari, bahkan nurani seorang manusia. Jadi proses itu sebenarnya sedang berlaku. Dan mungkin bila kita sudah nanti orang kata lah, kau dulu tahajud kuat masa bulan puasa, sekarang kau dah tak tahajud lagi. Baik, bukanlah saya nak galakkan kata benda itu bagus, tetapi tidak jadi masalah sebab kesan ibadah di bulan Ramadan dia akan memberi kesan yang tersendiri dan kita tak tahu bagaimana kesan tersebut. Walaupun mungkin kesan dia adalah dulu kita banyak cakap. Tapi kali ini kalau dulu indeks percakapannya mungkin 100, tetapi dengan sebab kita ibadah, indeks percakapan kita dah turun 95 berbanding 100. 5 dah hilang. Itu adalah pencapaian paling besar. Kesan daripada ibadah yang kita pulun. Walaupun nanti di luar takkan sama macam dalam bulan Ramadan. Itu tak ada masalah. Yang penting ada perubahan Ustaz ya.
walaupun sedikit ya, walaupun berjinak-jinak tapi ada latihan yang konsisten. Kita doakan istiqamah. Baik Ustaz, apa saranan kepada penonton setia MHI supaya menjadikan, sebab kita ni betul-betul berbeza, tak pernah kita bayangkan kita akan ada Fitri sebegini rupa. Jadi apakah nasihat, pesanan yang harus kita dukung? Di saat tadi Ustaz banyak juga laporan yang kita lihat ada yang terdesak dalam balik kampung ya, yang juga membawa kemungkinan virus dan sebagainya. Jadi apa pesanan supaya kita sabar dalam menempuh ujian COVID-19 ini? Silakan Ustaz. Ya, sebab itu puasa tu ibadah. Raya pun ibadah. Bukan puasa saja ibadah dan raya tu pesta. Raya juga ibadah. Dan cuba bayang ya, raya tu contoh sembahyang sunat hari raya tu sunat muakkad. Hukumnya adalah sunat muakkad. Dan sembahyang Jumaat hukumnya adalah fardu ain. Tetapi Allah memberikan kelonggaran kepada kita walaupun dia fardu, tetapi sebab adanya mudarat maka Allah memberikan kelonggaran, wahai hamba, sebab nak menjaga keselamatan kamu, maka aku mengangkat kewajipan itu buat sementara waktu. Cuba bayang, Allah dah bagi kita kelonggaran walaupun pada benda wajib. Tetapi tiba-tiba pada benda yang sunat, ya, kita duk ulun juga. Itu sembahyang sunat hari raya, bukan ziarah-ziarah itu. Ziarah-ziarah itu adalah bukan ada satu tuntutan yang memang kita kena buat hanya pada Aidul Fitri. Jadi, kalaulah benda yang wajib Allah dah angkat, apatah lagi patutnya kita, bila kita nampak bahawa wabak ini berbahaya, mengancam nyawa orang yang kita sayang, orang tua, orang-orang kurang upaya, saya kira kalau itu kita faham benar-benar, tak ada isu kita nak menyelinap, nak gunakan kepandaian, kebijaksanaan, lepas tu sombong-sombong dalam FB ataupun Instagram, kata dia pandai menciluk. Dan ini sebenarnya adalah satu keaiban yang kita kena melihat, ini adalah satu keaiban. Kenapa? Sebab Allah dah menyebutkan tentang Allah mengangkat kewajipan kerana menjaga kemudaratan, tapi kamu saja-saja je meredah kemudaratan itu. Sebab wabak hanya selesai dengan cara memutus rangkaian. Sejak daripada zaman Ibn Sina, itulah caranya, tak ada cara jalan lain untuk memutuskan wabak ini. Baik, terima kasih Ustaz. Walaupun terdapat R&R di balik kampung, tetap R&R di lebuh raya kehidupan, insyaAllah ya. Semoga dapat U-turn ke jalan lurus yang terindah. Terima kasih Ustaz Zuramli Muhammad Azali, pendakwah kita yang kaya dengan bahasa yang lembut, mendamaikan. Moga-moga sampai ke lubuk jiwa, menjadi iktibar, menjadi sesuatu yang segar dalam ilmu dan pengetahuan. Baik, lepas ini sahabat kita Fali akan berkongsi tentang mari mengaji, nak membicarakan tentang tajwid yang perlu dimantapkan dalam pembacaan Quran. Namun saya difahamkan ada segmen tajaan akan kita kongsikan bersama anda. Ini tentang McDonald, yang setiap tahun McDonald's membawakan kisah-kisah guru luar biasa dari seluruh negara melalui Anugerah Guru Inspirasi McDonald's. Dan sejak ia diperkenalkan pada tahun 2017, seramai 82 orang guru telah menerima anugerah atas usaha mereka yang luar biasa. Dah lebih 16,000 pencalonan diterima oleh McDonald's Malaysia. Anugerah ini diperkenalkan untuk menghargai dan mengiktiraf guru-guru yang telah melaksanakan tanggungjawab melebihi tugas hakiki mereka demi mendidik pelajar dan murid. Dan mereka menonton video di mana pelajar memberi kejutan kepada penerima anugerah Guru Inspirasi McDonald's tahun 2020. Saksikan rangkuman visual ini. Tahniah Cikgu Rosnah, anda adalah pemenang Guru Inspirasi McDonald's 2020. Ya Allah, budak ni sabar je. Tak tahu nak cakap apa lah. Ya Allah. Congratulations on winning the Anugerah Guru Inspirasi. Tahniah. Lasha, faham sini. Ni lah. Terbalik. Terbalik. Kita tak sangka bulan-bulan puasa rezeki. Oh, ni surprise lah ni. Surprise Cikgu. Macam mana gembiranya saya menerima anugerah yang sangat besar saya. Jadi ini adalah anugerah yang paling besar sekali dalam kerja saya sebagai seorang guru. Saya memang seorang yang pendiam dan memang seorang yang penakut lah. Beliau menolong saya, membantu saya. Buktinya saya dapat menjadi ketua penawar. Dia salah satu
untuk cikgu yang telah mengubah saya 180 darjah. Because of this hard working and determination, SK Baklalan consistently achieve a high pass rate of UPSR. Now he's passionately working on a project called Fostering the Forest. I want to say to all my people， 学好好，因为这个华文课程将来你会知道的，你们的好处。I always give all out. You are my student. I'm going to educate you until the end. I want you to perform the best in your life. Ya, itu dia MACD Sayang Cikgu. Terima kasih kepada guru-guru di Malaysia. Baik, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini bersama dengan saya Fazli dan juga Fetri. Dan kalau anda merupakan penonton setia Malaysia hari ini, hari Isnin dan juga hari Khamis, sudah pastinya anda telah pun mengetahui ataupun anda memang ternanti-nantikan hari Isnin, hari Khamis, anda nak mungkin memantapkan bacaan Al-Quran anda, bacaan yang betul surah-surah ataupun anda nak memantapkan tajwid dan sebagainya. Tetapi ada di antara kita yang mungkin rasa macam Cikgu Ilya ni ataupun Teacher Ilya ni asyik ajar berkenaan dengan huruf kan. Bila nak belajar dengungnya? Hari ini merupakan hari untuk anda semua kerana Teacher Ilya, jom kita kenalkan kepada anda semua ataupun tak perlu kita kenalkan lagi lah. Jom kita tengok. Ini dia. Dah kata orang apa kali ke-8 Alhamdulillah. Yang terakhir. Jangan cakap terakhir. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. InsyaAllah. Okay. Dan Teacher Nur Ilya Nordin. Betul lah apa saya cakap tadi tu. Sebelum ni mungkin penonton rasa alah belajar hukum tajwid, baca, diorang nak tahu dengung pula kan. Sebab dengung ni kita tahu bahawa ada hukum-hukumnya kan. Inilah masanya untuk kita belajar berkenaan dengan hukum nun sakinah dan tanwin. Yang saya tahu hukum nun sakinah ni apa? Nun yang tidak berbaris. Betul. Okey, tak apa. Apa pun jom kita bersama dengan Teacher Ilya. Silakan. Okey, terima kasih Fazil. Ya, okey. Hari ini Ilya akan mengajar tentang hukum nun sakinah dan tanwin. Okey, kalau nak tahu kan, ada yang tanya betul lah macam Fazil kata tadi, mana yang jelas, mana yang dengung, kenapa Teacher Ilya tak ajar lagi. Jadi hari ini adalah hari yang kita akan belajar dan kita akan tengok okey, bagaimana untuk kita kenal bila perlu kita dengung dan jelaskan bacaan kita mengikut hukum-hukum di dalam nun sakinah atau tanwin. Okey, yang pertama kita kena kenal hukum ataupun simbol nun sakinah itu sendiri. Okey, nun sakinah itu adalah nun yang tidak berbaris ataupun nun yang sukun. Okey, itu adalah nun sakinah. Okey, bagaimana pula bentuk tanwin? Okey, tanwin itu bentuk dia ataupun simbol dia seperti yang tertera di dalam kaca TV. Okey, dia ada gandaan, iaitu kalau selalunya kita tengok ada satu baris saja. Sekarang dia ada gandaan. Okey, baris atas ada dua, baris bawah pun ada dua dan baris depan ada dua. Okey, di dalam bahasa Arab dia kita panggil kalau baris atas kita fathatain. Okey, kalau baris bawah dia kasratain dan juga yang baris depan dia adalah dhammatain. Okey, jadi bagaimana untuk yang peringkat permulaan untuk kita kenal? Okey, kena tahu dulu setiap kali kita jumpa huruf nun ataupun tanwin di dalam Al-Quran, kita perlu kenal pasti apakah huruf selepasnya. Kita kena kenal pasti apakah huruf selepasnya. Cari dulu mana nun sakinah yang tiada tanda itu, okey, ataupun kita tengok tanwin-tanwin. Kemudian tengok apakah hurufnya. Itu step yang pertama lah, langkah yang pertama untuk kita tahu mana yang dengung, mana yang jelas, okey. Okey, yang kedua, okey, kita kena tahu huruf-hurufnya. Okey, kumpulan huruf yang pertama adalah kumpulan huruf izhar khalqi. Okey, izhar khalqi. Okey, izhar khalqi itu di dalam bahasa Melayu dia ataupun definisi dia secara bahasa jelaskan bacaan. Okey, kita perlu jelaskan bacaan kita. Maksudnya tiada dengung. Okey, dan dia mempunyai 6 huruf, iaitu yang pertama adalah hamzah, okey, ha, ain, ha, ghin dan juga kha. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kesemua 6 huruf ini dia datangnya, makhraj dia datang dari kerongkong. Disebabkan dia datang dari kerongkong lah, maka bacaan kita tidak perlu dengung, tidak perlu iklab ke, dia hanya perlu jelaskan saja. Dan Ilya ingin bagi info tambahan. Okay, bila kita jelaskan bacaan kita, kita jangan panjangkan pula bacaan kita. Sebab nanti dia jadi idgham kan. Jadi kita hanya perlu jelaskan tanpa harakat. Tanpa panjang. Okey, maksudnya bila kita jumpa nun ataupun tanwin tadi bertemu dengan huruf-huruf 6 ini, okey, jelaskan bacaan kita. Okey, contoh an'amta, kita baca nun tu secara jelas. Kita tak baca amta, tidak. Kita baca n tu. Kita baca n tu jelas. Okey.
Yang kedua ialah kumpulan yang kedua adalah idgham. Jadi idgham ni dari segi bahasa dia adalah memasukkan. Memasukkan. Jadi idgham ada dua. Dua cabang, iaitu idgham ma'al gunnah dan juga idgham bila gunnah. Jadi Ilya akan bagi tahu secara mudah ajalah. Idgham ma'al gunnah ni bersama gunnah, ma'al gunnah. Bila gunnah tiada gunnah. Kita tengok yang pertama, idgham ma'al gunnah ni ada 4 huruf. Katakanlah kita susah nak ingat huruf-huruf dia tu, ingat saja akronim dia. Akronim dia adalah MUNI. MUNI, ingat mim, waw, nun dan juga ya. Itu jika ada tanda tanwin ataupun nun sakinah dan you tengok sebelah dia tu ada huruf mim atau waw atau nun atau ya, kita perlu masukkan. Kita kena masukkan bacaan kita. Mai yaum, macam tu. Mai, kalau masuk je jumpa ya kan, nun sakinah bertemu dengan ya, kita kena masukkan huruf tu ke dalam ya. Maksudnya nun itu kita dah tak nampak. Macam tadi jelas kita baca dia an, nun tu kita jelaskan. Yang ini kita masukkan ke dalam huruf-huruf tersebut. Dia punya bacaan macam mana? Ada dengung ke ataupun harakatnya dua harakat. Untuk idgham ni macam tadi tiada harakat, tapi jika idgham kita perlu jadikan harakatnya 2 harakat. Kemudian ni Ilya masukkan yang kumpulan yang ketiga. Boleh tengok. Iaitu idgham bila gunnah. Maksudnya tiada gunnah. Jadi ini senang saja kita nak ingat huruf dia, kerana kalau nak tahu dia ada 2 huruf je. 2 huruf saja. Dia ada 2 huruf saja, dia ada ra dan juga lam. Di sini idgham bila gunnah, maksudnya macam tadi bersama gunnah kita perlu baca dia dengan 2 harakat lah. Kita kena tekankan dia. Dia bukan dengung ke apa, kita kena masukkan dan kita kena tekankan bacaan tu 2 harakat. Tekanan tu yang kena 2 harakat. Untuk bila gunnah ini, dia tiada gunnah. Jadi kita perlu jelaskan saja, terus masukkan ke dalam huruf ra ataupun lam tersebutlah. Arwah, macam tu cara bacaannya. Itu yang kedua. Dia sebenarnya baru je tadi Ilya cerita 2 kumpulan, tetapi idgham ni dia ada 2 cabang, iaitu ma'al gunnah dan juga bila gunnah. Jadi mungkin penonton-penonton hari ini yang menonton MHI, boleh buka Al-Quran dan start tengok. Selepas huruf nun tu ada huruf apa. Kemudiannya kita tengoklah kategori dia ini jelas ke, idgham ke. Dan kemudiannya Ilya akan teruskan lagi. Dengan satu lagi hukum yang paling terkenal. Iqlab. Kenapa dia terkenal tu? Kerana dia ada 1 huruf je kan? Betul. Jadi kita ini tanya. paling senanglah untuk kita ingat kan? Jom kita lihat itu dia. Nombor 4 dia adalah hukum iqlab. Hukum iqlab ni dia sangat terkenal kerana dia ada 1 huruf saja, iaitu huruf ba. Tapi apakah definisi dia? Definisi dia ialah kita perlu menyamarkan. Maksudnya dia sama ada nun ataupun tanwin itu bertemu dengan ba. Dan kalau kita perasan di dalam Al-Quran, dia akan ada tanda mim kecil di atas dia. Tanda mim kecil di atas dia, jadi mungkin orang akan tanya, macam mana bunyi dia ni kan? Kenapa ada nun lepas tu ada mim? Jadi sebenarnya kita ingin meringankan bacaan mim itu. Jadi kita tak boleh sebut nun. Kita kena sebut di antara nun ataupun mim, kemudiannya baru masuk ke dalam ba. Itu bacaan dia, dan dia kita kena ikhfa'kan dia sikit, dengungkan dia sikit secara 2 harakat. 2 harakat. Cara bacaan dia ada juga yang bagi tips. Tips dia ialah kalau nak baca iqlab ni, seakan-akan mulut kita ada sehelai ataupun sekeping kertas boleh masuk ke dalam kita punya bibir. Mil ba'di. Kita tak baca mim, kita tak baca dia secara total untuk mim, tak tutup terus. Kita sama-sama macam mil ba'di. Itu cara bacaan dia. Seakan-akan ada sehelai kertas boleh masuk ke dalam bibir. Itu. Dan yang terakhir. Ini yang paling panjang ni. Yang terakhir ini adalah hukum ikhfa' syafawi. Jadi ramai yang tanya kan, mana hukum mana yang sebenarnya kena dengung tu? Ini dah sebenarnya hukum yang kita dikatakan ikhfa' syafawi ni, yang perlu kita dengungkan bacaan kita 2 harakat. Dan cara nak mengingat huruf-huruf ikhfa' syafawi ni, orang tanya panjang sangat, banyak sangat. Jadi macam mana nak ingat dia ni? Ada tips ke? Ada tips dia. Sebenarnya kalau follow Ilya daripada awal, Ilya dah ceritakan huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah ni ada 28 tolak lam alif kan? Jadi kita perlu tolakkan huruf-huruf izhar. Semua yang 30 tu mula-mula kita tolak tadi 6 yang izhar. Kemudiannya kita tolak hukum idgham ma'al gunnah, tolak huruf tu. Dan kita tolak pula hukum idgham bila gunnah. Kemudian kita tolak ba, maka kita akan tinggallah 15 huruf.
15 huruf Ifat Syafawi ni yang perlu kita dengungkan bacaan kita. Okey, tapi di sini Ilya ingin bagi tahulah, mungkin ada yang belajar Ifat Syafawi ni dengan cara kadang-kadang ada orang cakap, alah tambah je NG belakang, instead of man tambah NG jadi mang. Okey, kemudiannya dia akan jadi mang. Sebenarnya bacaan dia perlu kita tahu di manakah makhraj huruf tersebut. Okey, kemudiannya kita kena renggangkan sikit lidah kita daripada makhraj. Contoh ta tu maksudnya kalau kita sebut ta, dia di belakang gigi kita anta. Tapi sekarang kita renggangkan lidah kita, baru dia akan menjadi hukum Ifat Syafawi yang sempurna. Kita perlu juga jadikan dia 2 harakat. Okey, baik. Jadi itu ada sempurnalah sebenarnya bacaan kita. Andai kata kalau kita ni memahami tentang hukum nun sakinah dan juga tanwin. Jadi kita memang segmen kita berakhir di sini, tetapi untuk anda semua yang ingin belajar apa-apa sahaja berkaitan dengan ilmu agama, khususnya dari segi pembacaan ayat suci Al-Quran, anda boleh saja follow ya Instagram Teacher Ilya. Memang aktif di Instagram sahaja ataupun di Facebook? Di Instagram. Di Instagram. Jadi anda boleh follow Teacher Ilya untuk anda mengikuti apa sahaja ilmu-ilmu tentang keagamaan, khususnya untuk pembacaan ayat suci Al-Quran, insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih ya, saya mewakili kru produksi MHI ucapkan terima kasih kepada Teacher Ilya kerana bersama dengan MHI daripada awal sampai sekarang ini. Di kesempatan ini juga saya ingin bagi tahu ataupun ingin Teacher Ilya ucapkan mungkin ada ucapan selamat raya, silakan. Ilya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kru produksi MHI kerana memberi peluang kepada Ilya untuk menyebarkan ilmu tajwid pada penonton-penonton MHI. Kemudiannya Ilya mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada semua penonton dan juga kru-kru MHI lah. Kemudiannya jangan rentas negeri. Duduk rumah. Baik. Terima kasih Teacher Ilya. Anda kata kalau tak ada PKPB ni ramai dah datang beraya rumah teacher ni nanti. Okey, terima kasih Teacher Ilya dan semoga ilmu yang Teacher Ilya telah memberikan kepada semua penonton semuanya bermanfaat, insya-Allah. Amin. Baik, terima kasih Teacher. Okey, baik, untuk waktu ini kita nak berhenti bereaksi ketiga. Banyak lagi pengisian menarik pastinya untuk anda di Malaysia hari ini. Sempena Hari Raya tahun 2020, PKP Stay at Home, maka anak cucu menantu tidak dapat berhari raya bersama. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf Zahir dan Batin kepada semua warga sukan, terutamanya para atlet, jurulatih, pegawai sukan, para sahabat handai, ahli keluarga dan khususnya kepada rakan seperjuangan saya di Institut Sukan Negara. Menanti Syawal gemakan cahaya dan kita diuji supaya bersabar membezakan norma baharu yang sedang kita lalui sekarang ini. Moga-moga ada ketabahan dapat kita tempuh dan berikan komitmen yang sepenuhnya demi kita memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Dan kita juga nak meninjau bersama dengan wartawan Faris yang tadi memberikan gambaran bagaimana situasi di Lebuh Raya, dan kembali beliau untuk berkongsi nanti dengan Syed Muhammad Faizal Syed Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Pengguna dan Trafik LLM, apakah yang berlaku ketika ini dan juga saranan kepada semua pengguna Lebuh Raya agar taat setia kepada arahan. Bersama dengan Faris untuk liputan yang berikutnya, silakan. Sikit gangguan teknikal, mungkin ada tak dapat mendengar akses pada suara saya di sana. Apapun, kita tadi memberikan bayangan kawasan yang memang sibuk seperti beberapa Lebuh Raya. Nampaknya memanglah kita sedia arif bahawa bila dibuka kembali sektor ekonomi, ada pergerakan untuk mereka pergi ke kerja dan sebagainya. Namun kita mengharapkan supaya yang dah dapat laporan bahawa ada yang terpaksa patah balik kerana sekatan oleh pihak polis, kita harapkan supaya anda tidak meneruskan perjalanan. Jangan bermain dengan licik, jangan bermain dengan cilok, bimbang nanti kita yang terpuruk kerana
kemungkinan kita garah untuk menyambut Lebaran, bimbang nanti akan menjadi mangsa ataupun mereka yang terjangkiti oleh virus COVID-19 ini. Dan sambil-sambil kita menantikan kembali pulih lintas langsung kami di LLM, kita nak berkongsi juga kepada anda istimewa dari negeri Kelantan. Ini tentang kemanisan nira yang mungkin menjadi hidangan terbaik di pagi Syawal, walaupun dalam perintah berkurung, kemanisannya tetap akan kita tampung. Sebuah rangkuman, tapi sebelum itu nampaknya saya baru terima isyarat bahawa siaran untuk kami akses untuk Faris di LLM kembali bernyawa. Mungkin ada laporannya, dipersilakan. 5, 4. Baik, terima kasih Fitri. Sekali lagi saya berada di lembaga Lebuhraya Malaysia LLM untuk memberikan laporan terkini aliran trafik khusus buat anda semua. Dan pada hari ini saya bersama dengan Encik Said Muhammad Faizal Said Ahmad, Ketua Pengurusan Trafik Lembaga Lebuhraya Malaysia, untuk mengetahui pelbagai jenis maklumat yang terkini. Jadi apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, khabar baik. Baik Cik Said, mungkin sebagai mukadimahnya Cik Said boleh kongsikan antara bagaimana aliran trafik semasa PKPB ini berlangsung. Ya, sejak mulanya PKPB dilaksanakan pada 4 Mei yang lalu, pihak Perusahaan Trafik Lembaga Lebuhraya mendapati bahawa berlaku peningkatan jumlah trafik yang menggunakan lebuhraya berbanding sewaktu PKP dilaksanakan. Data trafik menunjukkan jumlah trafik harian di semua lebuhraya telah melebihi 2.7 juta kenderaan, atau telah mencapai 60% jika dibandingkan trafik lebuhraya sebelum PKP dilaksanakan, iaitu 4.5 juta kenderaan sehari. Dapat dilihat juga peningkatan jumlah kenderaan yang ketara telah berlaku di lebuhraya dalam bandar seperti lebuhraya Kesas dan lebuhraya LDP. Okey, yang jelas peningkatan jumlah trafik harian lebuhraya-lebuhraya berkenaan sekitar 70 hingga 80% berbanding jumlah trafik sebelum PKP dilaksanakan. Pemantauan harian Pusat Pengurusan Trafik LLM juga mendapati berlaku sedikit kesesakan di beberapa lokasi, antaranya lebuhraya LDP, lebuhraya Shah Alam iaitu Kesas, di mana kesesakan yang berlaku ini adalah sewaktu-waktu puncak berikutan pergerakan orang ramai pergi dan pulang dari bekerja. Ada sikit masalah untuk berkomunikasi dengan wartawan kita di LLM. Apapun kita harapkan nanti dapat kembali semula memberikan laporan yang terkini tentang situasi dan juga harapan terhadap perkembangan trafik di Malaysia ini. Dan kita nak berkongsi kepada anda tentang tadi saya dah kongsikan mukadimahnya, nira kelapa Kelantan bersama wartawan Faris adalah kumpulannya. Saksikan. Dari segi harga jualan tuak ni kita bergantung dengan pasaran lah. Kalau orang botol kecil tu orang jual RM5. Kalau botol besar orang jual RM10. Air tuak atau air nira ialah minuman yang dihasilkan daripada mayang kelapa yang sudah dipotong di bahagian hujungnya. Pasir Putih, Kelantan, jam 4 petang. Muhammad Saiful Daud antara penyadap nira kelapa di Kampung Permatang Gading di sini. Lebih mesra dengan panggilan Pol, anak jati negeri Cik Siti Wan Kembang ini mendapat pengalaman sejak di bangku sekolah ketika membantu ayahnya menyadap nira kelapa itu. Saya start nyadap pokok nyo ni dari umur saya dalam 15 tahun. 15 tahun saya ikut ayah saya pergi nyadap. Lepas tu saya belajar tu, saya tengok je dia sadap pokok nyo ni. Lepas tu ikat mayang pun saya terus pandai lah. Tengok tu terus pandai je. Tak ada dia suruh dia ajar. Penyadap perlu memilih mayang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Seterusnya, mayang dipaut dalam tempoh seminggu dan ditadah untuk menghasilkan nira kelapa. Hasilnya diambil pada waktu pagi dan petang untuk mengelakkan nira menjadi masam. Nira kelapa yang banyak dapat dihasilkan daripada kualiti mayang yang baik.
Berusia 35 tahun, kesabaran amat penting bagi seorang penyadap nira. Kita kena ada satu je, sabar. Sabar untuk kita nak boleh tuak tu banyak titik. Selagi sabar untuk dengan musuh. Musuh kita ada. Kalau musuh tuak ni terbuai lah. Terbuai lah jadi musuh kita. Tapi kita tak ajar dia. Kita bagi buka ruang untuk dia minum juga. Bulan Ramadan lazimnya menjanjikan pendapatan tambahan kepada penyadap nira kelapa di Kelantan. Kebiasaannya, pelanggan akan menunggu penyadap menurunkan air nira daripada pokok kelapa semata-mata ingin mendapatkan air nira yang segar dari pokok. Saya minat air tuak ni sebabnya saya ikut pak saudara saya minum air tuak. Dia minum, lepas tu saya terah. Jadi saya pun rasa tertarik sebab rasa kelemokan air tuak, kemanisan dia daripada pohon kelapa bukan daripada gula. Saya minum tuak ni tak kata selalulah. Biasa kalau saya beli macam dengan abang ni beli 10 ya ni, kira saya minum dalam 2 hari. Anak keempat daripada 6 adik-beradik ini berhasrat agar produk tempatan ini dapat dikomersialkan supaya lebih dikenali ramai. Baik, kembali itu tadi nira yang menjadi lambang kemanisan. Moga ada kemanisan di sebalik ketabahan kita semua. Dan penting kembali kita untuk merujuk kembali kepada perbincangan keselamatan semasa Hari Raya untuk atasi COVID-19 ini. Dan kita tahu bahawa kita telah pun mendapat kepercayaan daripada pihak kerajaan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun memberikan sedikit kelonggaran ya kepada kita untuk berhari raya. Di hari raya yang pertama jumlahnya cuma 20 orang. Tetapi kalau kita berhari raya ataupun seramai 20 orang itu ada SOP-SOP perkara-perkara yang harus kita ambil berat ataupun cakna tentang perkara tersebut. Dan dengan itu saya ingin kenalkan kepada anda di luar sana, kita bersama dengan Dr. Muhammad Ihsani Mahmud, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Bahagian Kawasan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk kita membincangkan tajuk kita keselamatan semasa berhari raya untuk kita mengatasi COVID-19. Baik, kita banyak isu telah pun dibincangkan bersama Doktor. Terima kasih Doktor, kembali tadi Mechai. Baik, mungkin dapat Doktor penjelaskan ialah mungkin yang terkini bagaimana situasinya, sebab mungkin waktu ke waktu ada sahaja perubahan yang berlaku kepada jumlah ini. Mungkin dapat Doktor kongsikan sikit. Okay, alright. Terima kasih atas jemputan saya pada hari ini. Okay, seperti yang kita dengar semalam petang lah yang diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, di mana jumlah kes baru yang diumumkan adalah 31. Yang menjadikan jumlah kes keseluruhan adalah 7,009 kes secara keseluruhannya. Dan jumlah kematian sekarang adalah 114 orang. Dan 11 orang daripada yang jumlah kes tersebut memerlukan rawatan di ICU dan memerlukan bantuan pernafasan juga. So kita harap angka ini dapat kita kekalkan dan kalau boleh menurunkan lagi sampai ke kosong kalau boleh lah. Tapi Doktor mungkin boleh kongsikan juga bagaimana Doktor melihat trend unjuran COVID-19 untuk waktu sekarang ini. Adakah unjurannya boleh kita katakan ianya semakin menurun sekata ataupun bagaimana? Kan kita risau takut nanti ada kluster baru pula selepas hari raya nanti kan Doktor? Okey, baik. So sebab kalau kita tengok peningkatan kes yang berjumlah banyak adalah sewaktu bulan Mac ke bulan 4 kan. Masa tu jumlah kes maksimum sampai 200 lebih pada dalam beberapa hari tersebut. Dan sekarang nampak trend penurunan. Dia menjadikan slowly lah dia akan turun jadi 30, 20, 16. Kekal dua angka Kekal dua angka. So kita harap penurunan ini akan kekal. Tapi seperti yang kita maklumkan sekarang adalah ini memerlukan rakyat kita semua ni memerlukan kesedaran yang tinggi untuk mencegah diri individu itu sendiri dan juga orang lain daripada menyebabkan penularan jangkitan. So kalau tak berjaya mengekalkan, kemungkinan besarlah mungkin akan dapat wave yang barulah selepas yang kita dah sebut. Jadi wave ni ada kaitan rapat dengan perayaan kan? Dengan komitmen kita lihat pihak polis dan sebagainya untuk menghalang orang balik ke kampung ni. Tapi ada juga yang degil. Banyak sekatan hampir 3,200 di arah berpatah balik. Jadi bagaimana kebimbangan pihak kesihatan sendiri melihat kepada gelombang inilah paling kita takutkan sebab kita bimbang gelombang baru ini akan mencipta oleh banyak kluster-kluster yang tak digini. Jadi macam mana saranan doktor supaya kekal di rumah dan juga bersabar untuk tidak pulang ke kampung dan mencipta pelbagai pergerakan ni. Bercakap tentang nak meraihkan sambutan Aidilfitri dan juga perayaan yang akan datang selepas Aidilfitri ini.
memang kita dah memberi saranan agar sambutan tersebut melibatkan ahli keluarga saja. Maksudnya satu kumpulan kecil dengan kita memastikan kapasiti dalam rumah itu maksimum 20 orang sehari. Besar mana rumah tu pun 20 orang juga. Okey. Dan pastikan ada mengamalkan penjarakan sosial. Walaupun dalam rumah, kalau rumah tu kecil, mungkin kita kena hadkanlah jumlah orang di dalam rumah tersebut. Dari segi memakai pelindung muka, itu individu digalakkan. Tapi kalau yang mana bergejala, yang sakit, yang tidak sihat, kau boleh elak daripada berjumpa dan berinteraksi dengan orang lain dan sila dapatkan rujukan dan ataupun saringan yang lebih untuk memastikan mereka tu apa masalah punca penyakitnya. Dia sampai itu juga menyediakan alat sanitizer, hand sanitizer ataupun sabun supaya pastikan mereka bersih lah, dan memastikan rumah tu dilakukan sanitasi. Membersihkan permukaan cermin dan juga kita tak boleh lupalah makanan yang kita hidang tu nanti pastikan minum yang sihat dan selamatlah untuk dimakan. Mungkin minuman atau makanan yang ada elemen immunity, betul kan, untuk tubuh badan lah kan. Ada di antara kita yang mungkin dalam fikiran mereka, Vetri, ada yang tahu, ada yang tak tahu, sebab untuk ini dari segi macam pembersihan tangan, untuk kebersihan tangan, ada yang mengatakan bahawa andai kata kalau kita ni nak jaga kebersihan tangan, kita harus letakkan hand sanitizer. Ada yang mengatakan bahawa kita letakkan sabun dan sebagainya. Ada yang letak dua-dua. Mereka rasa macam tak ni rasa macam tak rasa secure ataupun tak rasa macam selamat kalau andai kata letak hand sanitizer saja. Doktor sendiri, perspektif daripada KKM sendiri bagaimana? Adakah cukup sekadar mereka membasuh tangan dengan menggunakan sabun sahaja dan tidak perlu lagi hand sanitizer atau bagaimana? Dia sebenarnya yang penting adalah cara mencuci tangan. Kita memang ada menunjuk 7 langkah cuci tangan. Sebab kenapa 7 langkah tu perlu diikuti? Sebab kita nak memastikan tiada mana-mana kawasan permukaan di tapak tangan kita ni yang tercemar, yang tertinggal, yang tak dibersihkan. So kalau dia selesa dengan sabun, dengan air, lagi baguslah. Tapi kalau dengan menggunakan alkohol, kadang-kadang alkohol hand sanitizer, alkohol 70% tu ada menyebabkan lebih kepada alergik. Dan ada tak selesa dengan bau. Dan kadang-kadang bila dia dah pakai alkohol, dia nak makan pula, ada rasa pula yang lain. So itu bergantung kepada individu tu sendirilah. Tapi yang penting cuci tangan tu mengikut step yang betul dan tiada permukaan yang tertinggal yang kita takut mungkin ada organisma yang melekat dekat. Kena ikut 7 langkah tu lah. Jadi semua memerlukan latihan ya. Kena paksa diri. Dia tak boleh macam sukarela. Satu tahap ni memang perlukan komitmen yang sangat tinggi. Jadi bagaimana pula dengan saranan terhadap mereka yang memiliki warga emas dan anak-anak kecil yang perlu lebih perlindungan, Doktor? Alright. So sebab kita tahu dua kategori umur ni adalah kategori yang vulnerable, maksudnya berisiko untuk mendapat jangkitan. Sebab tu kita kau boleh menyarankan agar kanak-kanak dan warga emas ni kau boleh jangan keluar daripada rumah. Elak daripada berada dalam kawasan yang sesak dan ramai orang. Sebab kita kadang-kadang perlindungan itu kita tak cukup, kita tak pasti adakah mereka betul-betul terlindung daripada mendapat jangkitan. Sama juga ziarah ke rumah mereka. Kalau kita dapat elakkan, kita elakkan. Dan pastikan kita sentiasa pekalah dengan terhadap kesihatan mereka juga. Mengambil berat dan mengambil tahu, dan kita tak boleh nak abaikan lah. So bila ada wujudnya elemen tersebut, mungkin kita akan lebih prihatin dan kita lebih berhati-hati jika nak mendedahkan mereka kepada risiko jangkitan ini. Walaupun golongan warga emas itu telah pun memakai pelitup muka, ianya turut akan terkesan juga, Doktor? Kita tahu perlindungan muka ni dia hanya menutup daripada cecair droplet itu masuk daripada saluran pernafasan. Tapi kita tak tahu permukaan tangan yang disentuh ataupun contoh kalau kita bersalaman dan mungkin ada kesan peluh ataupun yang melekat dan mungkin boleh menggosok muka. Benda tu boleh masuk jugalah ruang-ruang yang kita ada lah. Kadang kita tak perasan kan, sebab sebelum ni kalau gatal lepas tu alamak dah terpegang dan sebagainya kan. Baik, lebih banyak kita tanya lepas ini demi pengetahuan kita bersama, sebab kita betul dalam keadaan yang kita berperang. Moga kita menang dalam peperangan ini, dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini untuk berbincang lebih lanjut tentang situasi keselamatan semasa Hari Raya COVID-19 selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Kembali kita bincangkan tentang situasi beraya untuk atasi COVID-19. Kita bimbang tak mahu ada gelombang baru sebab kita pun memang semua dah pun penat yang barisan hadapan ke barisan belakang, barisan tengah tepi semua mahu berjuang dan tamatkan segera perjuangan COVID-19 ini. Jadi kalau nak berhari raya nanti, kalau anda lihat ada papan tanda di hadapan pagar ke, tidak dibenarkan masuk dan sebagainya, tidak perlu untuk kita rasa iri hati dan sebagainya kerana ini merupakan norma baru dan kita harus mengikuti segala SOP yang telah pun diberikan. Jadi kita masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Ihsani Mahmud, pakar Perubatan Kesihatan Awam, bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, tadi doktor ada menyentuh juga berkaitan dengan walaupun 20 orang ya untuk memasuki ataupun kita berhari raya nanti, 20 orang itu harus mematuhi SOP. Saya nak tahu juga kenapa agaknya limit itu 20 orang sedangkan tak kira lah kalau lebih 20 orang ke, tapi kalau kita mematuhi SOP yang diberikan, mungkin kita boleh hindarkan daripada terkena COVID-19 ini. Pandangan doktor bagaimana? Okey. 20 orang ni untuk COVID memang kita tak adalah kata spesifik 20 orang untuk COVID. Tapi ini berdasarkan daripada kajian literature ataupun yang kita dapat saranan jugalah daripada WHO sebelum ini, di mana pengalaman mereka dalam menganalikan wabak flu ataupun influenza H1N1, di mana amount yang digalakkan untuk berada dalam satu komuniti yang 20 ke 30 orang lah. Itu yang maksimum yang terbaik sebenarnya. Sebab tu kenapa 20-30 orang ni, dia punya alasannya adalah pertama kita dapat buat rapid containment. Okay, contohnya jika berlaku wabak di kalangan kes di rumah tersebut yang melibatkan 20 orang, so kita dapat mengawal seramai 20 orang dalam tempoh yang terdekat. Rapid containment ni yang maksudnya kita nak dapat dia punya persamaan yang situasi sekarang adalah PKPD yang kita perketatkan yang tu. So dalam 20 orang kita boleh kawal dengan cepat. Dan yang keduanya adalah capacity petugas kesihatan sendiri dalam mengawal, mengesan dan mengasingkan mereka. So kalau dah lebih daripada 20 sampai 50, 100, bayangkan satu pejabat kesihatan tu, petugas kesihatan mereka yang bertugas mungkin dalam satu masa 4 ke 5 orang saja. So ini akan menyebabkan kesukaran lah dia nak mengawal dan memutuskan rantaian jangkitan tersebut. Itu bayangkan kalau satu rumah 20 orang kan, bayangkan kita ada berapa ribu rumah, berapa juta rumah kan. Kita kena bayangkan. Baik, doktor, bagi mereka yang memang dah sembuh kan, mungkin sebagai pengetahuan penonton, apa yang perlu dilakukan? Mungkin sebaik discharge itu, bagaimana proses mereka? Sebab kita pun sedia hari bahawa ada kemungkinan tidak mereka ini akan mencukupi semula ya. Jadi apa langkah-langkah keselamatan bagi mereka yang dalam rumah itu ada pesakit telah pun sembuh? Apakah harus tetap kuarantin dan juga lebih berpada ke orang di sekelilingnya? Okey, alright. Bagi mana-mana bekas pesakit lah yang dah telah disahkan sembuh dan dibenarkan pulang. Sebab kita sebelum dibenarkan pulang tu memang kita dah memastikan bahawa individu tersebut tidak lagi bergejala dan tidak lagi mengandungi virus di dalam badan mereka. So maksudnya itu adalah satu jaminan yang baiklah di mana mereka tu betul-betul bebas daripada jangkitan. Okey. Tapi langkah pencegahan boleh diambil juga bila berada di rumah. Tapi maksud kita tak adalah menghalang dari segi interaksi mereka dengan ahli keluarga dan tidak memerlukan pengasingan yang sampai mereka tak boleh berjumpa dan bertemu seperti yang berada di dalam hospital. Seperti yang kita sarankan adalah amalkan kebersihan, sanitasi di rumah dan juga elakkan daripada bersentuhan dan bersalaman lah jika berada di luar. Kalau dia baru balik daripada kawasan mana-mana, pastikan diri itu bersih, barulah boleh menghampiri ahli keluarga mereka tersebut. Itu satu peringatan yang harus anda ambil berat, ambil tahu juga. Andai kata kalau kita positif dan terlampau sihat. Doktor, sekarang ni penonton mungkin terbahagi kepada dua. Satu, mereka mungkin menerima kunjungan tetamu. Satu lagi yang memang kata, tak boleh. Tahun ni saya memang tak keluar rumah ataupun orang tak boleh datang rumah saya. Tetapi andai kata kalau sebagai tuan rumah yang mana mungkin ingin menerima kunjungan daripada tetamu, adakah wajib tuan rumah itu untuk memeriksa setiap tetamu yang hadir, periksa suhu ke atau bagaimana, doktor? Kalau di restoran memang ada kelengkapannya kan. Kalau kat rumah ni macam mana? Sebenarnya itu yang terbaik. Sebab kita nak pastikan diri kita dilindungi dulu. Apa-apa pun kita kena lindung diri kita dulu daripada dijangkiti. So kalau dia dapat panggilan kata nak datang ziarah, tanyalah kan, sihat demam ke, berapa demam ke kan. Kalau dia kata dia jamin sihat, kalau dia nak saring suhu sebelum masuk pintu rumah,
pun digalakkan Lagi sebenarnya. baguslah. Itu lebih baik. Tapi itu bukan satu kemestian. Sebab kalau kita cakap kena buat, nanti rumah tu tak mampu pula nak beli termometer. Itu satu masalah jugalah kan. Tapi kalau individu keluarga tersebut dia nak menjalankan tersebut, sebenarnya tak ada masalah. Dia harap orang yang tetamu dah hadir tu dia boleh menerima dengan terbuka. Tapi kita risau yang tidak menunjukkan simptom ataupun gejala ni, doktor. Bagaimana agaknya untuk kita mengetahui tentang perkara itu? Okey. Kalau situasi macam ni memang kalau boleh kita kena buat macam satu risk assessment lah. Maksudnya satu penilaian risiko. Adakah tetamu ni boleh datang ke rumah kita ke tidak? Dah jadi macam satu yang ni. Tapi sebenarnya itu kita sarankan sebenarnya adalah melindungi diri terlebih dahulu. Dan orang yang nak datang tu pastikan dia bukan jadi punca kepada jangkitan. So kalau dia memang datang daripada sumber yang berisiko tinggi, kalau dia contohnya dia baru balik, dia memang petugas di pasar yang kita tahu kluster pasar sekarang, ataupun dia memang petugas kesihatan yang memang hari-hari terdedah dengan jangkitan. So kalau dia risau dan khawatir mereka itu tersebut boleh menyebabkan jangkitan kepada mereka, mungkin dia boleh meminta dengan secara baiklah. Supaya elak dulu, pastikan betul-betul okey. Tapi kalau dia boleh terima, itu tak ada masalah. Cuma kita kena pastikan kita alert lah siapa yang hadir dan siapa yang kita akan berjumpa nanti. Jadi maksudnya kena berani dengan polisi menutup pintu ya. Berani kata tidak ya. Yang lain pun kena fahamlah kalau mungkin orang tak, kita nak pergi berziarah tapi orang tak membenarkan kita masuk, kena faham. Jadi akhir sekali pesanan akhir kepada penonton MHI supaya meningkatkan tahap keselamatan dari segi imuniti dan sebagainya, dan juga keberanian untuk kita memutuskan rangkaian. Silakan doktor. Seperti yang kita sarankan sepanjang masa setiap hari, saya rasa di mana-mana kita pun dengar, di mana kalau boleh kita elakkan juga berada di kawasan yang sempit, bersesak dan di kawasan yang beramai orang. Dan kita kalau boleh amalkan pencucian tangan yang bersih, memakai pelindung diri muka, mengamalkan etika batuk yang betul dan menjalankan saringan dan sanitasi di rumah di mana-mana saja dengan baik supaya tiada penularan jangkitan berlaku dan dapat memutuskan rantaian jangkitan. Dan bagi mana-mana yang nak menyambut Hari Fitri, sambut dengan diharap norma baharu yang kita sambut ini adalah merupakan satu kemeriahan yang mungkin kita akan lupakan pada bila masa lagi, dan SOP yang kita sarankan kalau boleh dipatuhi. Ikutlah kan. InsyaAllah. Itu dia cabaran untuk semua, dan juga biasakan perkara yang tidak biasa itu moga menjadi amalan terbaik untuk kesihatan kita bersama. Terima kasih untuk Dr. Muhammad Ihsani Mahmud, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, yang tak cuba datang ke MHI untuk memandaikan anak bangsa dengan ilmu berkaitan dengan COVID-19 ini. Jadi semayang ya doktor. Ya. Okey, baik. Sekarang ini apa kata, jom kita sama-sama saksikan ucapan Hari Raya yang telah pun disediakan wartawan kami Faris. Jom kita saksikan. Dari Konsulat Jeneral Malaysia di Melbourne, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya Mazita Mazuki selaku Konsul Jeneral Malaysia di Melbourne bersama keluarga saya yang tercinta ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Lupa amalkan 6 tips COVID Raya. Rehatkan dan terima tetamu secara berikat dalam rumah. Biarkan penggunaan pembersih tangan dan membasuh tangan. Menggunakan penutup mulut dan hidung semasa menerima tetamu. Amalkan jarak fizikal walaupun semasa melayan tetamu. Gunakan pinggan dan cawan pakai buang atau makanan sedia bungkus sebagai alternatif. Belajar menggunakan teknologi semasa untuk meramah mesra secara maya. Dengan ucapan tulus ikhlas, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Ya, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Dan kalau kebiasaannya tahun-tahun yang sudah 28 Ramadan, kita mungkin telah pun melakukan persiapan. Ada di antara kita yang cak umah setiap tahun. Kalau Hari Raya ni kalau tak cak umah rasanya tak meriah. Tapi ini kebiasaan baru kan. Kita mungkin melakukan tak mati pun kalau kita tak beraya beria kan. Yang penting selamat nyawa dan raga insya-Allah. Dan kita kembali bersama dengan wartawan Faris yang berkongsi tentang aliran trafik dan juga bagaimana jangkaan pihak trafik LLM untuk meninjau pergerakan rakyat menjelang Syawal. Bersama dengan Faris sekali lagi di Kajang, silakan.
Baik, terima kasih Fazli dan juga Fetri yang berada di Sri Pentas. Dan sekali lagi, saya berada di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM untuk memberikan maklumat kepada anda perincian terkini mengenai aliran trafik buat masa ini. Dan sekali lagi kita bersama dengan Cik Syed Muhammad Faizal Syed Ahmad. Dan Tuan, mungkin bagaimana dengan persediaan LLM dalam menghadapi aliran trafik sepanjang waktu ini? Untuk makluman, Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia beroperasi dari 7 pagi hingga 10 malam. Walau bagaimanapun, pengguna masih boleh menghubungi hotline LLM yang beroperasi selama 24 jam di talian 1-800-88-7752 iaitu 1-800-88-7752. Selain itu, pengguna juga boleh mengikuti dan mendapatkan perkembangan terkini berkenaan dengan trafik di Facebook kita, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dan Twitter LLM Info Traffic. Baik, dan kita jika anda dapat saksikan di belakang kami ini, kami berlatar belakangkan Hari Raya, hiasan Hari Raya, dan mungkin Cik Syed sendiri ada ucapan dan juga harapan buat pemandu-pemandu di luar sana. Okay, kami di Pusat Pengurusan Trafik LLM ingin menyeru agar semua rakyat Malaysia bekerjasama bagi membendung penularan wabak COVID-19 ini dan mengamalkan norma-norma baru dan mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan SOP-SOP yang telah disediakan oleh pengendali-pengendali lebuh raya semasa menggunakan lebuh raya. Jadi kami di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia ingin merakamkan Selamat Hari Raya, maaf zahir batin, stay safe, stay at home. Baik, terima kasih Encik Syed Muhammad Faizal Syed Ahmad selaku Ketua Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Ingat tuan-tuan dan puan, teruskan berada di rumah, stay safe, stay at home dan patuhi arahan kerajaan. Selamat Hari Raya dari kami dan juga kita kembali ke Sri Pentas bersama Fetri dan Faizal. Okey. Raya mari kita raya dulu. Dah berkirim salam syawal. Tak apa, yang penting kita berbahagia. Ucapan itu dapat kita teruskan sekalipun tak dapat bersentuhan ya. Betul. Kalau sayang jangan pulang ke kampung sebab kita bimbang ada nyawa yang terancam. Okey, baik. Sambil itu juga nanti nak mengajak anda untuk terus kirimkan ucapan anda di Facebook MHI. Kerana kita bukan hanya nak ukhuwah itu tamat di sini saja, tapi berpanjangan insya-Allah. Betul. Dan sekarang ni kita berada dalam fasa yang baru untuk kita beraya. Andai kata kalau tidak ada kesempatan untuk kita balik kampung ataupun menziarahi sesiapa sahaja, sekarang ini zaman teknologi, rasa macam terkejut juga ya. Ada ibu bapa yang mungkin agak berusia, mereka yang sebelum ni tidak pernah menggunakan khidmat ataupun talian 4G ini, talian video call, tetapi ini merupakan norma baru. Dah jadi kebiasaan dah. Kadang-kadang anak-anak ni ajar, mak, Alung tak dapat balik, Angah tak dapat balik, jom kita boleh video call. Itu satu perkara yang baru sebab kita tidak pernah untuk merasai pengalaman sebegini rupa dan kita rasa bertuah. Kita harus ambil benda ini sebagai salah satu daripada perkara yang positif. Sebab apa? Sebab kalau kita positif, apa saja apa yang kita lakukan, semuanya positif belaka. Baik, kita baca komen di Facebook. Kita nak meninjau komen penutus TMHI yang bersama kami pagi ini. Hari Khamis 21 Mei. Baik, kita lihat paparannya. Ini dia. Okey, daripada Mursidi Ahmad, salam penghujung Ramadan dalam keasyikan kita menanti untuk meraihkan Aidilfitri sepanjang PKPB. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah agar menerima amalan puasa kita sepanjang Ramadan. Dan salam Aidilfitri daripada kami di Lahad Datu, Sabah. Okey, selamat juga berjuang untuk orang Sabah. Okey. Okey, kalau tadi Fetri dah bacakan rakan kami di Facebook dari Sabah, kita juga alhamdulillah ada pemanggil juga dari Sabah. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita bersama dengan siapa di sana? Dengan Fazril. Okey, baik. Ada sebarang perkongsian ataupun ucapan? Ya, silakan. Terlebih dahulu saya ingin berterima kasih kepada pihak MHI bagi peluang untuk beri ucapan ni, bagi ruang. Ya, silakan. Saya sekarang dengan saudara saya Memun dan sahabat-sahabat yang sama kerja di rumah sama-sama memutuskan untuk tidak balik ke kampung halaman di Sabah. Dan kami kasi pospon. Sebab masih lagi kita dalam tempoh PKP kan. Betul. Jadi kita sama-sama lah ikut cakap kita punya Perdana Menteri. Kami sekarang di Damansara Perdana ni, work from home, standby. Oh, dekat je dengan sini ya? Dah buat. Jadi kita berkorban sama-sama tak balik raya lah. Pakai ucapan pula bagi keluarga di Kota Belud Sabah, adik-beradik Timboy, Pijul dan Nurul,
semua saudara yang dekat, keluarga sebelah mohon, Berang Yoy, para sahabat-sahabat yang tidak kira di mana juga, yang juga pernah mendidik saya dan mengajar saya cikgu-cikgu dan semua yang mengenali diri ini. Semoga semua urusan kalian semua dipermudahkan Tuhan. Semoga sentiasa sehat dan di dalam lindungan dari segala jenis perkara yang tidak baik, termasuklah COVID-19. Okey, terima kasih ucapan yang diberikan. Sikit lagi. Ingin saya ingatkan, malam ni kan, malam ke-29 Ramadan, malam terakhir, malam genap di bulan Ramadan ni, kita sudah dibagi clue dan jin dalam hadis Lailatul Qadar selalunya mencapai di nombor genap kan. Jadi mari kita sama-sama berulun dalam ibadah dan doa kita, especially malam ni. Sebab kita tidak tahu kalau malam ni Lailatul Qadar, malam ke-29. Ya, insya-Allah. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Encik Fazil. Ya. Ucapan diberikan. Kalau ada lagi di Facebook kita nak baca. Okey, jom kita bacakan di ruangan Facebook bersama dengan siapa ni? Syakiyah Jidan. Okey, Jidan. Selamat hari raya, sampai raya pula. Ni, selamat hari lahir buat adik tersayang kembar Hasanah dan Hasanah pada hari ini 21 Mei. Seterusnya ucapan selamat hari raya buat family dan kawan-kawan yang mengenali Syakiyah Jidan. Jangan lupa selalu basuh tangan, pakai hand sanitizer dan pakai pelitup muka jika bergejala. Okay. Itu peringatan yang acap kali telah pun kita war-warakan, kita telah pun bagi tahu dan banyak kali juga kita pesan supaya anda jangan balik kampung sebab Fetri, kadang-kadang mereka ni terlalu berterus terang. Pihak PDRM menahan mereka, tanya ni pergi mana ni? Oh, kita nak balik kampung. Terlalu jujur sangat jawapan itu. Kita nak ingatkan memang tidak boleh balik kampung ya untuk waktu tahun ini. Kalau anda ada permit pergerakan rentas negeri baru anda boleh pulang. Inilah siaran Ramadan terakhir MHI Ramadan ini. Saksikan Jiran Rasul episod akhir minggu ini dan kita jelmakan cahaya Lebaran minggu depan MHI musim raya yang terindah. Salam kemaafan untuk kami semua. Assalamualaikum, jumpa lagi. Selamat raya semua. Esok dah raya kau. Raya bang. Kamu macam juga pada puasa tu. Boleh ke kita balik beraya ni? Apa tak bolehnya? Mak kita beraya. Mak ke merah. Raya yo. Ewa. Ada dah umum esok harinya. Selesai sebulan berpuasa. Nak balik kampung nak naik apa banyak motorkar. Di lebuh raya. Nasib kereta api laju dah ada. Hey! Sulaman songket si anak dara, berkain batik baju kebaya. Wahai cik abang adik bertanya baju raya warna apa? Kalau sama mungkin jodoh kita. Takbir bergema terasa sayu dalam perjalanan pulangku. Wajah yang tercinta, ayah dan bunda bermain-main di mata. Selamat pulang ke kampung halaman. Salam lebaran kita raikan. Aidilfitri yang paling ceria, moga Perak kita beraya. Takbir bergema terasa sayu dalam perjalanan pulangku. Wajah yang tercinta, ayah dan bunda bermain-main di mata. Selamat pulang ke kampung halaman. Salam lebaran kita raikan. Aidilfitri yang paling ceria, moga Perak kita beraya. Selamat pulang ke kampung halaman. Salam lebaran kita raikan. Aidilfitri yang paling